Dengan cabaran yang dihadapi dari ancaman dan insiden keselamatan siber, terutama semasa pandemik COVID-19, komitmen dalam keselamatan siber kini bukan sahaja untuk perlindungan infrastruktur maklumat kritikal tetapi juga keperluan untuk menangani isu utama seperti integriti dan kuasa data, langkah-langkah membina keyakinan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pehen Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku Menteri Bertanggungjawab bagi Keselamatan Siber Negara Brunei Darussalam, mengongsikan perkara tersebut semasa Minggu Siber Antarabangsa Singapura SICW dan Persidangan Menteri-Menteri ASEAN mengenai keselamatan siber kali ke-6 AMCC. Semasa persidangan Menteri-Menteri ASEAN mengenai keselamatan siber AMCC kali ke-6, Yang Berhormat mengongsikan pandangan dan menyambut baik perkembangan dalam penyediaan pelan tindakan serantau mengenai pelaksanaan norma-norma bagi tanggungjawab tingkah laku dalam ruang siber. Yang Berhormat juga menekankan keperluan norma-norma siber untuk diterima secara menyeluruh dan dijadikan sebagai tindakan yang praktikal untuk diaplikasikan dalam pelbagai sektor. Negara Brunei Darussalam telah memperkenalkan semula beberapa langkah fiskal dan monetary interim bagi membantu sektor-sektor terjejas, terutama pengusaha mikro, kecil dan sederhana PMKS. Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi menjelaskan langkah-langkah tersebut diambil berasaskan strategi bagi mengekalkan kesejahteraan awam melalui penjagaan kesihatan yang efisien, melindungi pekerjaan dan menyediakan bantuan bagi individu dalam bentuk kewangan dan pembangunan kapasiti dan memberi sokongan dan bantuan kepada perniagaan bagi memastikan kelangsungan dan kedayatahanan. Semasa berucap pada the 27th APEC Small and Medium Enterprises Ministerial Meeting SMEMM yang diadakan secara maya, Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin antara lain menekankan perlunya memiliki dasar-dasar kerajaan yang efektif bagi memastikan kedayatahanan, inklusiviti dan kemampanan PKS, memfokuskan penggunaan dan integrasi digital dan memperbaiki akses kepada kewangan. Oktober 2021 yang lalu, Pusat Kebangsaan Kerajaan akan terus memantau status kedudukan panggilan-panggilan talian Darussalam TD123 dengan penambahan kapasiti 29 agen panggilan ke arah membantu melicinkan proses penerimaan aduan dan maklum balas daripada orang ramai. Perkhidmatan daripada Jabatan Pengangkutan Darat JPD menunjukkan peningkatan yang ketara dengan anggaran 500 ke 1,000 panggilan sebulan kepada 17,000 pada bulan Ogos dan 27,000 panggilan pada bulan September 2021. Semasa sidang pengemaskinian perkhidmatan-perkhidmatan di bawah Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, orang ramai disarankan untuk menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan kerajaan yang disediakan secara dalam talian melalui portal gov.bn. Waktu pembukaan cawangan Jabatan Perkhidmatan Pos semasa COVID-19 turut dijelaskan. Jabatan tersebut hanya dibuka mulai 8 pagi hingga 1 petang. Tujuannya untuk menguruskan hal ehwal logistik dan pembersihan. Orang ramai yang telah menerima notifikasi bagi pengambilan barangan paket kecil dan bungkusan melalui aplikasi BruTrack dan WhatsApp disarankan untuk memuat turun aplikasi QUp melalui Apple Play Store dan Google Play Store untuk menempah slot-slot bagi pengambilan paket kecil dan bungkusan cop merah. Ini adalah khusus bagi pengambilan paket kecil dan bungkusan cop merah di pusat memproses mel dan bungkusan sahaja. Mengambil kira daripada masa memproses bungkusan dan mengawal perkumpulan orang ramai, sebanyak 12 slot sehari telah ditambah menjadikan keseluruhan sebanyak 66 slot sehari dari 54 slot sebelum ini.
Sektor bukan minyak dan gas terus mencatatkan pertumbuhan yang positif pada suku kedua tahun 2021 dengan peningkatan sebanyak 0.9%. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku kedua 2021 pula mencatatkan penurunan sebanyak 2.1% tahun ke tahun. Ia disebabkan oleh penurunan dalam sektor minyak dan gas iaitu sebanyak 4.7%. Jumlah KDNK pada harga semasa adalah sebanyak 4.7 bilion ringgit berbanding 4.0 bilion ringgit pada suku kedua 2020. Menurut siaran media Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, penurunan dalam sektor minyak dan gas adalah disebabkan oleh penurunan pengeluaran minyak mentah kepada 111.1 ribu tong sehari pada suku kedua 2021. Pengeluaran gas asli cecair LNG juga mencatatkan penurunan. Penurunan pada pengeluaran minyak mentah dan gas asli disebabkan oleh aktiviti penyelenggaraan dan pemulihan. Sementara penurunan pengeluaran LNG pula disebabkan oleh bekalan gas yang terhad dan aktiviti penyelenggaraan pada salah satu kemudahan loji LNG. Manakala peningkatan dalam sektor bukan minyak dan gas disebabkan peningkatan dalam subsektor perdagangan borong dan runcit selaras dengan peningkatan permintaan domestik. Ini diikuti peningkatan subsektor elektrik dan air dan subsektor perkhidmatan kesihatan. Selain itu, sektor pertanian, perhutanan dan perikanan juga mencatatkan kenaikan sebanyak 12.9% pada suku kedua 2021. Mengikut pendekatan perbelanjaan, penurunan KDNK disebabkan penurunan permintaan luar iaitu ekspor barangan dan perkhidmatan sebanyak 10.9% tahun ke tahun. Bagaimanapun, penurunan tersebut diimbangi oleh peningkatan permintaan dalam negeri seperti perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan diikuti perbelanjaan kapital khususnya pelaburan swasta dan perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah. Dalam pada itu, nilai jumlah perdagangan pada bulan Julai 2021 mencatat sebanyak 2,506.1 juta ringgit iaitu peningkatan sebanyak 88.3% daripada bulan yang sama tahun 2020. Manakala bagi perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan bagi bulan Julai 2021 menurun sebanyak 20.6% berbanding dengan bulan Jun 2021. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menjelaskan jumlah ekspor meningkat sebanyak 181.9% tahun ke tahun berbanding tahun lalu. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dan juga ekspor kimia. Dari segi komoditi mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam diikuti dengan kimia, jentera dan kelengkapan pengangkutan. Manakala pasaran ekspor utama pada bulan Julai 2021 adalah Singapura diikuti Filipina dan Jepun. Bagi import pula, jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada 1,072.5 juta ringgit pada bulan Julai 2021 berbanding tahun lalu. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian yang sebahagian besarnya digunakan sebagai input bagi penghasilan produk petrokimia. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, pelbagai barang keluaran kilang, makanan dan kimia. Manakala sumbangan terbesar mengikut rakan dagangan ialah Malaysia, diikuti Rusia dan Indonesia. Sementara itu, peratus tertinggi mengikut mod pengangkutan adalah mod pengangkutan laut, diikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat. Kesukaran yang tercetus oleh COVID-19 digunakan oleh beberapa pihak untuk menukar strategi penjualan.
Salah sebuah perusahaan yang khusus menjual jam tangan kini beralih kepada barangan yang sangat diperlukan ketika ini bagi meneruskan kelangsungannya. Mengambil kira kepentingan penjagaan kesihatan, KJB Enterprise mengambil langkah menawarkan barangan seperti penyembur pembasmi kuman pelbagai jenama yang dapat memastikan keselamatan diri dan barangan peribadi. Selain itu, KJB juga menjual barang-barang keperluan bagi mereka yang work from home atau study from home. Selaras dengan saranan pihak kerajaan, KJB Enterprise yang mempunyai 46 pekerja tempatan ini juga berusaha mengekalkan semua pekerjanya. Kami fahami situasi ekonomi masa ini dan juga kepentingan sumber pendapatan bagi seorang pekerja itu. Dan banyak sudah juga perubahan yang dibuat dari segi pengurusan dan tugas untuk mengurangkan penularan wabak 19 semasa bekerja. Perubahan itu termasuk ada yang work from home dan kami mengurangkan masa bekerja di showroom kami. Yang paling penting, kami sebagai syarikat, kami mengikut SOP yang sudah disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Indah dapat dinafikan keuntungan semasa COVID ini pun menurun dibandingkan yang sebelumnya. Tapi Alhamdulillah sebab ada perubahan strategi yang syarikat kami lakukan, kami masih dapat menampung kos operasi syarikat lah seperti gaji pekerja dan bayaran sewa buat masa ini. Di sebalik wabak COVID-19,